Okay, so hari ni apa yang saya nak ajar ialah second order partial differential equation with constant coefficient. Okay, hari ni kita nak fokus yang ini kita nak tengok yang ni, dan kita punya bentuk ialah ax uxx tambah b uxy tambah c uyy. Okay, itu ini yang saya nak ajar hari ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, kita ada bentuk ni, okay, dan bentuk ni kita akan tukarkan dia jadi uxy sama dengan f mx tambah y. Okay, so lesson hari ni tak complicated lah, dia okay, jadi kita boleh faham terus. Okay, so saya terus pergi kepada dia punya explanation dia. So first apa yang kita kena buat ialah yang ini kita kena tukarkan dalam bentuk auxiliary equation. Maksudnya yang ni kita tukar dia jadi bentuk auxiliary equation. Maksudnya ini m cos 2, ini m, dan ini kiranya tak ada m lah. So kita tukarkan ni dulu, bentuk kuadratik ni kita tukar dalam bentuk kuadratik yang auxiliary equation. Lepas tu kita selesai kuadratik ni. Kalau kita selesai kuadratik, kita dah boleh dapatkan bentuk-bentuk dia. Okay, so di sini, okay, kalau kita tengok, kita kalau melibatkan kuadratik mesti ada 3 bentuk lah. So satu ialah hyperbolik. Okay, ini kita dah tengok kelas yang minggu lepas kita dah tengok apa bentuk hyperbolik, apa bentuk parabolik, apa bentuk dia punya elliptik. So ini kita dah tengok minggu lepas lah. Okay, ini saya dah ajar b square minus 4ac, saya dah ajar minggu lepas. Okay, yang ini ialah sambungan daripada yang minggu lepas lah. Okay, so di sini kalau you tengok di sini uxy dengan function dia, okay, untuk hyperbolik. Kalau you tengok dekat sini, ini ialah two distinct root. Two distinct root maksudnya bila hyperbolik dia ada 2 root yang berbeza lah. Dia ada m1, dia ada m2. Okay, dia ada m1 dan m2. Okay, kalau you tengok untuk parabolik ni dia ada satu saja m dia, tapi dia 2 kali, dan sini kita letak x untuk bezakan hyperbolik dengan parabolik. Hyperbolik dia tak ada x dekat sini. Kalau parabolik dia mesti ada x dekat sini. Ini kiranya beza lah. Sebabnya bila limit dia, dia punya root dia sama, so function dia sama lah. Jadi parabolik ni dia ada x tengah-tengah. Elliptik ni dia ada m1, m2, tapi dalam case ni dia ada complex number. So m1, m2 ni dia akan jadi complex number lah. Okay, elliptik ni ialah less than 0, dia jadi complex number lah. Okay, so kita try untuk example ni. Example 1 example 1 saya nak cuba selesaikan ni. Okay, tengok kelas virtual pun sama. Okay, hai. Okay, so kita sambung di sini. Kita nak tengok example 1. So uxx tambah uxy tolak 6uyy sama dengan 0. Saya nak selesaikan dalam bentuk uxy sama dengan f mx tambah y. Saya nak selesaikan bentuk ni. Okay, first apa kita buat? Okay, first apa kita nak buat ialah kita nak tukarkan bentuk dia jadi dalam bentuk kuadratik. So uxx, kalau kita tengok soalan dia, uxx tambah uxy, uxx tambah uxy tambah, okay, tolak 6uyy tolak 6uyy sama dengan 0. So first kali apa saya nak buat? Tukar ini jadi kuadratik. So yang ini dia 1, so 1 jadi m square, ini jadi 1 jadi m, yang ini jadi tolak 6 lah, sama dengan 0. So kita tukarkan ni jadi kuadratik dulu. So once kita dapat kuadratik dia, dan kita dah boleh factor dia. So m dengan yang ini 3 kali 2 jadi 6, dan ini tambah, ini tolak, sama dengan 0. So m kita dapat negatif 3, okay, dengan m dia sama dengan 2 lah. Okay, kita dapat dia punya
M1 dan M2. Ini ialah M1 dan ini ialah M2. So apa yang kita nak buat daripada sini, kita just gantikan dia UXY sama dengan F. Okay, F huruf kecil F huruf kecil F 3. Okay, kalau tengok dekat sini, dia jadi M1X tambah Y tambah G M2X tambah Y. Kalau kita tengok function dia, okay, kalau kita tengok function dia, okay, tengok dia M1X tambah Y dengan M2X tambah Y. So kita ganti je value yang kita dapat ni. Negatif 3 kita ganti masuk dalam ni. So UXY, okay, sebenarnya U ialah huruf besar lah. Okay, yang function F ni dia huruf kecil F, dan ini jadi negatif 3X tambah Y tambah, dan G yang ini akan jadi 2X tambah Y lah. Okay, ini jawapan dia. Okay, remember yang ni soalan favorite final lah. Kalau lah ada final, okay, ini soalan favorite dia. Ini confirm akan ada satu soalan. Okay, so ini take note lah. Kalau ada final lah. Kalau ada final, ini ialah soalan favorite, mesti keluar. Okay, so bentuk ni kita dah tukar jadi bentuk ni. Okay, next kita proceed untuk soalan B pula. So once dapat root dia, kita ganti je root tu, kita masuk dekat negatif 3 dan 2 ni kita masuk dalam function dia. Okay, saya harap tak ada soalan lah sebab ini just kuadratik je kan. Okay, so terus ganti, terus dapat nilai Actually ni ganti dapat dia punya function dia. So ini function Yang ini continuation ni saya akan ajar dalam kelas akan datang lah. Yang ini kenapa jadi macam ni, saya akan ajar you next class. Okay, mula-mula fahamkan basic dia. Basic dia, selesai kuadratik, kita terus boleh ganti kat sini. Okay, next saya sambung soalan B. Okay, soalan B, kalau kita tengok dekat sini, okay, UXX tolak 4 UXY tambah 4 UYY. Okay, so UXX okay, tolak 4 UXY, okay, tambah 4 UYY tambah 4 UYY sama dengan kosong. So kalau you tengok sini, okay, benda yang sama. Ini ada UXX, UYY dengan UXY. Dia mesti akan ada macam ni Dia mesti ada XX, XY dengan YY. Okay, so itu yang kita boleh label dia jadi ABC dah Okay, remember Okay, ini patut saya remind tadi. You mesti kena nampak AUXX tambah BUXY dengan CUYY. Okay, sebenarnya kalau you buat ini jadi A pun boleh UYY pun boleh jadi A, tak ada masalah. Okay, dia tak ada syarat lah Dia A dengan C, siapa pun tak ada syarat. So ini akan jadi C lah. UXX pun boleh jadi C dia, tak ada masalah Janji you follow. Ni double YY dengan double XX. Maksudnya ini saya boleh buat A, ini boleh buat C pun boleh. Okay, maksudnya ini sebagai UYY ni saya tengok sebagai A pun boleh. Okay, tapi saya tak buat macam tu Saya terus buat ni jadi A je. Ini A, ini B, ini C. Tapi tak ada masalah. A dengan C sebenarnya boleh tukar tempat. Okay, jadi bila kita tengok ni, ni akan jadi apa? Ini akan jadi M kuasa 2 tolak 4M tambah 4 sama dengan kosong. Dan kalau saya factor ni, dia akan jadi tolak 2 tolak 2. Okay, M kali M, M kuasa 2 tolak 2 tolak 2 tolak 4M, tolak jadi tambah 4 sama dengan kosong. So yang ini kita dapat equal sama dengan 2 dah. Okay, kalau you tekan calculator, ini akan jadi satu je lah. Dia ada X je, dia takkan ada X1, X2 dah Biasanya apa student buat, dia akan ambil jawapan satu ni dan dia akan ambil satu lagi jawapan. Macam mana tak tahu, dia akan buat jadi distinct lah. Okay, itu soalan, itu standard lah. Student buat macam tu lah. Okay, saya harap kalau you nampak equal roots, berhati-hati lah sebabnya equal roots dia satu saja, tapi you kena pandai guna calculator. Okay, so yang ini jawapan dia.
UXY adalah sama dengan F MX tambah Y tambah X GMX tambah Y. Okay, so yang ini kali ni tak ada M1, M2 dah, dia M saja. So kita terus ganti value ni. So ini akan jadi apa? Ini akan jadi F 2X tambah Y tambah X G, dan ini akan jadi 2X tambah Y lah. Okay, so yang ini kalau ikutkan ni, ini XX, so kita just ikut X dengan Y lah. Okay, maksudnya macam ni ini X, ini Y jadi kita follow yang siapa ada root dia jadi X. Okay, kalau soalan you contoh lah okay, dia boleh juga jadi soalan dia boleh jadi X dengan T, UXT. Maksudnya yang ini ambil tempat X, ini ambil tempat Y lah. T ni akan jadi tempat Y. Maksudnya kita ganti T dekat sini. Bergantung kepada soalan. Sebab kadang-kadang dia bagi UXT. Okay, dan dia ini dia akan bagi UXX. Okay, ini akan bagi UXX, UXT dengan CUTT. Ini pun boleh juga. Kadang-kadang dibagi macam ni. Maksudnya ini jadi A, okay, X jadi A, T jadi Y lah. X jadi X dan T jadi Y. Maksudnya ini akan jadi T dekat sini. Bergantung kepada soalan lah. So 2X tambah T dah. You akan tuliskan 2X tambah T dekat sini. Okay, bergantung kepada soalan macam mana pattern dia. Okay, biasanya dia guna XY, tapi kadang-kadang dia akan guna selain daripada X dan Y. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya Okay, kalau tak ada soalan, okay, saya sambung lah. Saya sambung C. Okay, tak mau terlalu cepat lah itu yang pause kejap tadi. Okay, next C ni. Okay, untuk C, okay, kita tengok apa soalan dia. UXX tambah 25 UYY. Okay, so ini jadi UXX tambah 25 UYY. So dalam kes ni dia tak ada B dah. Yang ini jadi 1, B jadi 0, dengan C jadi 25. Okay, so ini ikut dia punya ni lah Jadi yang ini kita masukkan dia jadi M kuasa 2 tambah 25 dah. Dia tak ada M sebab M dia jadi 0 dah. So ini jadi 0. So yang ni kalau kita diselesaikan ni jadi M kuasa 2 sama dengan negatif 25. Okay, sebab kalau ini tolak kita boleh factor dia. Kalau tambah kita tak boleh factor dia So ini akan jadi kompleks lah So square root negatif 25, M akan jadi negatif positif 5 lah. Okay, 5i Okay, ini ada tambah tolak punca I, jadi tambah tolak 5i lah. Okay, so yang ini kira kita punya M1 dan M2 dah. So apa M1? M1 dia jadi okay, positif 5i, dengan M2 dia jadi negatif 5i dah. Okay, bergantung dah bergantung kepada dia punya ni. Kalau kita ada alpha beta, then you buat alpha beta lah. Maksudnya kalau kita punya case ada ini kosong lah depan dia. So kalau kita punya M1, kalau lah let's say kita punya M1 ada 2 tambah 3i contohnya. So inilah kita punya M dia. So kita ganti semua ni dekat tadi tempat tadi M1 tadi. Okay, so since kita punya ni just 5i dengan negatif 5i, jadi saya akan ganti dekat tempat dia. So UXY adalah sama dengan F, okay, F huruf kecil, okay, F M1X tambah Y tambah GM2X tambah Y lah. Dia benda yang sama actually dia sama dengan distinct lah. Cuma dalam ni dia akan ada kompleks. So yang ini dia akan jadi 5iF 5ix tambah Y tambah G 5 ni jadi negatif 5. Negatif 5ix tambah Y. So ini akan jadi
tambah 5 dengan tolak 5 dekat sini dah. Okay, kalau in case ada 2 tambah 3i, dan kita buat kurungan lah. Kita akan buat jadi macam ni. Okay, kalau in case lah, kita punya soalan dia, kalau ada complex number alpha beta, then you boleh buat macam ni. 2 tambah 3i x tambah y tambah g 2 tolak 3i x tambah y. So ini ialah kalau kita ada alpha beta lah. So since kali ni dia ada beta saja, jadi saya letakkan macam ni. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, tak ada Kalau tak ada, sesambung untuk soalan tutorial lah. Ada saya rekod. Okay, kalau tak ada masalah, saya sambung Saya sambung untuk okay, saya sambung untuk tutorial. Okay, so saya sambung untuk tutorial. Okay, hari ni saya jawab ABC lah Okay, saya akan pergi saya jawab A, soalan B, soalan C. Yang lain tu saya tinggalkan untuk you sebagai exercise lah. Okay, mungkin A, B, C sebab pattern dia sama. Okay lah, tak apalah. Sebab ni ada jawapan, so you rasa you boleh dah selesai sendiri dah Okay, saya cuba untuk jawab A, B, C. Yang lain tu saya tinggalkan sebagai exercise. Okay, kita cuba soalan A. Okay, you cuba dulu soalan A. Besarkan lagi. Okay, lagi cantik. Cuba ni. UXX tambah 4 UXY tambah 3YY. Apa jawapan dia? Okay, remember yang ni kalau lah ada final lah I'm not sure. Kalau ada final, okay, so yang ini mesti dia akan, ini ialah soalan favorite lah setiap tahun akan keluar. Kalau nasib you bagus lah kalau you nasib you okay, confirm dia keluar. Ini sebenarnya senang, you boleh score. Okay, so kita cuba tengok apa jawapan dia. Okay, soalan dia UXX tambah 4 UXY tambah dan 3 UYY 3 UYY sama dengan 0. So first kali apa saya nak buat ialah saya nak tukarkan dia jadi auxiliary equation. So ini jadi M kuasa 2 tambah 4M tambah 3 sama dengan 0. Mesti tukar bentuk dia. Once kita dah tukar dan kita selesai kuadratik dia, so ini jadi tambah 3 dengan tambah 1 dah. Okay, sebab tambah 3 kali 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4. Okay, jadi M sama dengan M1 sama dengan negatif 3 atau M2 sama dengan negatif 1. Okay, yang ni boleh check dengan kalkulator Okay, M1, M2. So once kita dapat dia, UXY adalah sama dengan F negatif 3X tambah Y. Okay, pastikan you punya variable dia sama UX dengan UY. Okay, so kita punya X dengan Y lah matching lah tambah G negatif 1X okay, tambah Y. Okay, kita dah berjaya selesaikan. Ini untuk soalan A
Okay, so kita cuba tengok jawapan untuk B pula. Okay, kita tengok untuk B pula. Okay, next saya sambung untuk B. Okay, untuk soalan B. Okay, apa soalan dia? Okay, 2 UXT, 1 UTT. Okay, UXX tolak 2 UXT tambah UTT sama dengan kosong. Okay, so apa kita nak buat? Tukarkan dia jadi bentuk auxiliary equation. M kuasa 2 tolak 2M tambah 1 sama dengan kosong. Lepas itu kita faktorkan dia. So ini jadi tambah 1 tolak 1 tolak 1 dah. Okay, M kali M kuasa 2 tolak 1 tolak 1 jalak 2 kali negatif 1 kali negatif 1 jadi 1 dah. So M dia lah 1 dah. Dia repeated roots lah. Okay, kalau repeated roots dia jadi UXY adalah sama dengan, okay, so yang ini dia akan jadi F X tambah Y tambah G. Okay, tengok ini repeated roots so kena ada X dekat sini. Okay, dalam kes ni saya dah terlupa satu benda. Okay, so ini X dengan T. Sebab apa? Variable kita X dengan T. X tinggi tambah X. Yang ini follow kita punya ni kalau ini X, maksudnya sini X lah. Kalau ini kini sini kalau huruf lain, berarti yang itu yang kita letak kat sini. So dia follow kalau huruf ni apa yang kita letak ni, X ni jadi sini. So ini jadi G. So ini akan jadi X tambah T dah. Okay, let's say kita punya soalan ialah UMM. Okay, UMM tolak 2 UMN tambah UNN. Okay, let's say kita punya soalan ni Okay, dalam kes ni, okay, yang ini saya buat dia jadi apa? M kuasa 2 tolak 2M tambah 1 sama dengan kosong. Jadi bila saya selesai, M dia dapat 1. Okay, sekarang kalau saya nak masukkan ni dalam formula dia, ni jadi UXY. Ni jadi, sorry kalau ikut ni, dia bukan UXY, ini ialah UMN. Sebab dia sebenarnya patutnya ikut variable dia. Ini pun salah. Ini patutnya apa? Sepatutnya dia kena jadi T dekat sini. Sebab dia UXT YXY ni sebenarnya ialah ikut dengan variable yang ada dalam dia punya soalan. So ini patutnya T dekat sini. Okay, UMN sama dengan, so apa akan jadi jawapan ni? Ini akan jadi F. Okay, so kita punya variable pertama ialah M. M dia 1, ni jadi M tambah, okay, ini sebab confuse sebab saya bagi M dekat sini. Okay, untuk elak ni, okay, untuk elak ni saya buat jadi untuk elak dia punya ni, ini jadi benda lain lah. A kuasa 2. Takut nanti you confuse, kenapa sini pun ada M, sini pun ada M. So A kuasa 2 tambah, okay, harap you tak confuse lah sebab sini ada M. Kalau saya guna lagi M, confuse lah jadi saya guna variable lain. So ini A kuasa 2 tolak 2A tambah 1 dah. So ini jadi apa? Ini akan jadi A sama dengan 1 dah. Okay, A ni 1 ni duduk sini. Sini 1 1M. Sebab apa 1M? Sebab X dekat sini. Tambah T. T dia ialah N dia dekat sini. Tambah. Dan ini X ni duduk sini. Maksudnya sini kes dia M lah. M. Lepas itu sini G. Ini jadi 1M tambah N. Ni yang baru dah. Okay, so you kena berhati-hati dengan variable dia. Okay, formula dia akan bagi yang ini saja. Okay, dia akan bagi yang ini, tapi you kena tahu macam mana nak tukar dia punya variable ikut dia punya variable dalam soalan.
Okay, so itu yang dia punya jawapan untuk soalan B lah. Saya dah bagi soalan yang berkaitan lah, supaya kalau you nampak benda-benda yang luar daripada dia punya tu, so you kena selesaikan macam ni lah. Okay, next kita sambung untuk C pula. Okay, untuk C okay, untuk C case dia 4UYY tolak 4UYT dengan UTT. Jadi 4UYY tolak 4UYT tambah UTT. Okey, macam mana pula jawapan ni? Okey, kali ni dia guna Y dengan T. Okay, so macam mana kita nak masuk? Kita nak selesaikan first. Okay, ni jadi 4 M kuasa 2 tolak 4M tambah 1 sama dengan 0. Okay, jadi yang ini kita boleh dapatkan dia jadi 2M 1 dengan 1 dah. Okay, 2M kali 2M, 2M kuasa 2. So ini jadi tolak dah. Tolak 2 tolak 2 jadi 4. Okay, 1. Okay, jadi 0. 1 dah. Okay, so M kita dapat apa? M kita dapat 1/2. Okay, M kita dapat 1/2 dan repeated roots lah. Bila repeated roots, UXY sama dengan F MX tambah Y tambah X GMX tambah Y. Okay, ini dia punya bentuk dia. So 1/2 ni kita akan masuk dekat tempat ni, tapi kita kena ubah dia ikut soalan. Okay, ini jadi apa? Ini akan jadi U. Okay, X dengan, jadi ini jadi YT lah. Ya? Yeah, YT. So this one become YT. This one become YT. Yeah, you are right. Actually, this one is Y. YT. No, this one is formula. Okay, clear, Yeah, I write here. The answer I write here. Okay, so equal F. Ini jadi 1/2 X tambah Y. Okay, ini bukan X tambah Y, Ini jadi Y tambah T tambah, okay, yang case ni ialah Y, so ini jadi Y dan ini akan jadi G 1/2 Y tambah T dah.
Okay, so saya dah selesaikan dia punya calculation untuk yang ini. Okay, so saya dah selesai ABC untuk tutorial lah. So saya berhenti sampai sini lah.